Ya, jadi bersama dengan kita pada pagi ini untuk memberikan berkenaan dengan tajuk kita pada kali ini, itu berkenaan dengan projek Silaturahim, iaitu di sebelah saya sudah pun ada di studio bersama dengan Puan Nurul Umi Zunurain alias Salehah binti Haji Kamal, merupakan ahli kumpulan Laksamana Silat, dan juga di sebelah Puan Nurul Umi Zunurain merupakan bersama dengan Tuan Muhammad Hairul Fitri bin Roslan, merupakan ahli kumpulan Laksamana Silat. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau Puan Nurul Umi lebih mesra dipanggil sebagai Puan Salehah. Salehah. Ya? Kalau Tuan Muhammad Hairul Fitri? Tuan Hairul. Tuan Hairul sahaja. sahaja. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada keduanya, untuk Puan Salehah dan juga Tuan Hairul sendiri, kena berkesudian mengisikan ruang slot di Rampai Pagi pada pagi ini. Kita rasa ini cukup bermakna sekali, projek mengenai dengan Silat Ar-Rahim ini. Ya, ini jarang-jarang sekali kita bawakan di Rampai Pagi, Mahirah, ya. Jarang-jarang sekali kita jarang-jarang sekali. Ingatkan ada persembahan silat. Demo ya. Tidak. Mungkin. Nanti insya-Allah ya. Yeah. Jadi ini kita mungkin ingin memberikanlah sedikit berkenaan dengan projek Silat Ar-Rahim. Jadi kita mulakan terlebih dahulu bersama dengan Puan Salehah ya, untuk menceritakan serba sedikitlah berkenaan dengan projek Silat Ar-Rahim. Mungkin dapat menguraikan dan juga memberikan sedikit pengenalan kepada penonton kita ni. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi mengenai projek Silaturahim ini, ia sebenarnya kami mengambil asalnya daripada perkataan bahasa Arab. Silat ar-rahim yang bermaksud ikatan di antara seseorang dengan seseorang. Jadi daripada ikatan itu adalah untuk mengukuhkan kasih sayang di antara orang itu. Kemudian daripada ikatan kasih sayang itu, jadi akan timbul perasaan cinta sebenarnya. Jadi di dalam projek Silaturahim ini kami mahukan peserta-peserta ini mewujudkan, menghidupkan kembali ikatan cinta di antara seseorang dengan projek silat itu. Jadi projek Silaturahim ini diungkayahkan oleh ahli kumpulan Laksamana Silat yang terdiri daripada 5 orang ahli, termasuk saya sendiri dan juga Tuan Hairul. Jadi projek ini adalah di bawah program eksekutif muda kohort ke-9 atau lebih arif dikenali sebagai YEP 9 di bawah penyelarasan Institut Perkhidmatan Awam. Jadi alhamdulillah projek ini ada sokongan dan kerjasama daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga Persekutuan Kebangsaan Silat Brunei Darussalam atau dikenali sebagai Persib. Dan jadi kenapa kami memilih projek Silat Ar-Rahim ini adalah bila melihat di sini di Brunei Darussalam ada ancaman buli dan gangguan seksual itu semakin tahun kan semakin meningkat. Di kalangan orang awam, kanak-kanak di sekolah pun juga memang meningkatlah. Jadi daripada gangguan-gangguan ini, ia ada mempunyai impak yang lebih besar dari segi mental dan fizikal seseorang itu, sebagai contoh depresi, depression, trauma dan masalah sosial lah. Macam itulah. Jadi dengan adanya mungkin pengetahuan ya berkenaan dengan Silaturahim ini, sedikit sebanyak mereka dapat belajar ilmu pertahanan diri kan? Ilmu pertahankan betul diri. Sekali. Itulah tadi mula-mula saya masih lagi keliru sama ada silat ini berhubung kait dengan seni silat ataupun apabila saya mendengar daripada penjelasan Puan Salehah tadi mengatakan itu adalah antara singkatan daripada Silaturahim ya. Jadi untuk diindahkan lagi dengan Silat Ar-Rahim. Baik, sekarang sudah jelas apabila ada penglibatan daripada beberapa pihak ya, terutama sekali daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga Persatuan Silat di negara kita ya, negara Brunei Darussalam. Dan untuk lebih jelas lagi, nanti kita akan mengetahui apakah dua tetamu kita ini boleh mahir dalam dunia persilatan, nanti akan kita tanyakan ya. Baik, kita beralih bersama dengan Tuan Hairul pada pagi ini. Mungkin dapat menjelaskan apa dia yang dimaksudkan dengan silat itu. Silakan. Okey, silat ini sebenarnya adalah
satu seni bela diri tradisi yang dimiliki oleh bangsa Melayu Ketani di Kepulauan Melayu. Sebagai contoh Brunei, Malaysia, Indonesia dan banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau kan benarnya silat ini adalah satu seni bela diri yang mengajarkan teknik sebenarnya. Teknik dalam mempertahankan diri. Sama ada yang menggunakan senjata ataupun hanya tangan kosong. Tapi setiap aliran atau gaya teknik itu sebenarnya ia sangat unik, mempunyai elemen-elemennya tersendiri, mengikut kepada budaya daripada sejarah yang tertentu. Alhamdulillah di negara Brunei Darussalam sebenarnya secara turun-temurun telah pun diwarisi dari dahulu lagi. Dan ianya diajarkan oleh perguruan-perguruan yang ada di negara Brunei Darussalam. Apa yang dapat dikenal pasti, dua jenis silat yang dikenal pasti di negara Brunei Darussalam ada dua, iaitu satu seni silat cakak asli dan silat kuntau. Tambahan lagi sebenarnya pembelajaran silat ini ada banyak sebenarnya. Betul. Yang dapat dikongsikan sebagai contoh pembelajaran asas seni silatnya, buahnya, bunganya dan banyak lagi sebenarnya. Dan juga tetapi apa yang sebenarnya difokuskan oleh kumpulan kami Laksmana Silat ini lebih memfokuskan kepada asasnya sahaja. Ini orang asasnya tanpa pembelajaran tanpa menyakiti atau mencederakan seseorang, iaitu tata cara untuk menyelamatkan diri atau membela diri tanpa menyakiti seseorang itu sebenarnya. Sebagai lebih kepada pertahanan diri, lebih kepada pertahanan sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini lebih kepada memfokuskan kepada asas saja. Jadi beralih kepada Puan Salehah, apakah visi dan juga rancangan masa depan untuk projek silat ini? Terima kasih soalannya. Jadi visi ataupun target utama projek Silat Ar-Rahim ini adalah untuk melestarikan silat Brunei itu sebagai salah satu kaedah seni bela diri yang sesuai dengan calak negara Ketani, iaitu negara zikir, mengutamakan agama Islam. Kemudian dari segi misi kami ada 3 misi utama. Yang pertama adalah untuk memberigakan lagi seni bela diri itu di Brunei. Jadi kami mahu yang peserta-peserta itu nanti akan menghadiri bengkel akan lebih peka, akan lebih kenal dengan seni bela diri silat. Jadi kalau tak kenal maka tak cinta. Kedua adalah untuk memperkasakan teknik asas bela diri itu, dan yang terakhir adalah kami mahu peserta itu dapat mempraktikkan silat Brunei sebagai salah satu teknik untuk mempertahankan diri ketika ancaman itu datang kepada diri mereka. Kemudian saya kongsikanlah serba sedikit mengenai bengkel Silat Ar-Rahim ini yang akan diadakan pada 15 Ogos bersamaan dengan 10 Safar pada jam 7.45 pagi sehingga 12 tengah hari. Ia akan bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sengkurang, insya-Allah. Jadi di antara pengisian di dalam bengkel ini ada 2. Yang pertama adalah taklimat. Jadi di dalam taklimat ini kami akan mendedahkan kepada peserta-peserta tentang sejarah silat. Kedua adalah tentang kepentingan silat di negara Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan silat itu sendiri. Jadi di dalam demo ini kami datangkan tenaga pengajar daripada Persib, iaitu Persekutuan Silat, untuk mengajarkan asas-asas silat. Jadi peserta akan tahu apa yang akan durang buat apabila kalau durang kena cengkamkah, ataupun durang kena cekik leher, ataupun kena tumbuk dari depan, apa yang akan durang boleh buat. Jadi dari bengkel ini insya-Allah akan didedahkanlah. Insya-Allah. Jadi sekali lagi untuk pengetahuan semua, di mana taklimat tersebut akan diadakan pada 15 Ogos 2024. Itu bermula pada jam 7.45 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sekali lagi ianya mengambil tempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sengkurang, ya Puan, ya? Ya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita kembali bersama dengan Tuan Khairul. Setelah mendengarkan penjelasan daripada Tuan Khairul dan Puan Salehah sendiri, kita rasa ramai yang berminat untuk menyertai, ya. Mungkin ialah setidak-tidaknya bengkel ataupun taklimat yang akan diadakan, ataupun sekaligus untuk mendalami mengenai dengan Silat Ar-Rahim ini. Jadi bagi proses pendaftaran dan penyertaan macam mana itu mungkin dapat dijelaskan? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Ya, terdapat beberapa cara untuk menyertai taklimat dan bengkel silat ini sebenarnya. Satu adalah melalui QR code yang telah dipaparkan, dan biskit Auda boleh mengimbas sahaja dan akan
selaraskan ke laman sesawang pendaftaran. Okey. Yang kedua secara offline ataupun secara atas talian, iaitu link pendaftaran itu akan diedarkan melalui platform sosial media, iaitu melalui WhatsApp dan Instagram. Ataupun istilah sekarang ni orang istilah walk-in. Ya. Secara boleh terus hadir saja pada hari bengkel yang diadakan nanti. Manakala proses bagi projek Silat Ar-Rahim ini sebenarnya ia mudah sahaja. Apa yang diperlukan adalah nama penuh dan nombor yang mudah dihubungi. Manakala syarat-syaratnya adalah ia dibukakan khusus kepada muda-mudi, dewasa, belia yang berumur dalam lingkungan 12 tahun sehingga 30 tahun sahaja. Untuk menambah juga sedikit, pendaftaran ini dibuka dan akan ditutup pada 13 Ogos 2024 pukul 4.30 petang. Sebarang pertanyaan lebih lanjut juga sebenarnya, Auda bolehlah mengikuti laman sesawang laman sosial media kami, iaitu Instagram silat_arrahim.bn ataupun melalui email kami laks.silat@gmail.com. Untuk lebih terang dan nyata lagi sekali, Instagram kami silat_arrahim.bn dan juga email kami melalui laks.silat@gmail.com. Jadi bagi mungkin kita seperti yang kita paparkan di Kaca TV, kita mungkin bagi 5 saat ni mungkin kepada penonton kita untuk mengimbas untuk mengimbas QR code yang tertera di Kaca TV BIS kita. Jadi ini adalah untuk bagi memudahkan BIS kita mendaftar ya, kerana ini pendaftaran ini dibukakan kepada muda-mudi belia berumur dari 12 tahun sehingga 30 tahun ya, yang akan dijadualkan pada 15 bulan Ogos ini nanti, minggu hadapan tu. Jadi bermula pada jam 7.45 pagi sehingga 12 tengah hari. Jadi tuan mungkin ada juga ni mereka yang bertanya, penonton kita, katanya pendaftaran ni dikenakan bayaran ataupun percuma ni tuan? Sebenarnya pendaftaran ini adalah secara percuma sahaja. Tidak akan dikenakan sebarang pembayaran. Kemudian selain daripada menerusi skrin TV yang telah pun dipaparkan sebentar tadi Tuan, di mana lagi dapat mengimbas QR code ini? Ia sebenarnya melalui kaedah platform sosial media. InsyaAllah akan diedarkan melalui WhatsApp dan juga kami ada memerlukan khidmat daripada Jabatan Sekolah-Sekolah untuk mengongsikan kepada setiap pengetua sekolah di setiap sekolah untuk mengungsikan kepada ibu bapa. Alhamdulillah. Jadi berkesesuaian Johnny Ketania di musim cuti persekolahan ini. Mengapa tidak ya bagi para ibu bapa bisa kali jua untuk memberikan peluang kepada anak-anak kita ni untuk mengikuti aktiviti cuti sekolah ya, dengan mengikuti ataupun menyertai bengkel Silat Ar-Rahim. Jadi bersama dengan Puan Salehah mungkin dapat mengongsikan manfaat ya yang akan diperolehi oleh peserta bengkelan ni puan. Okey. Dari mempelajari silat ini sebenarnya bermacam-macam kebaikan. Selain daripada dapat membina diri seorang jadi menjadi seorang yang lebih baik dan menjadikan seseorang itu lebih disiplin, sini saya tekankan 3 manfaat utamalah di dalam mempelajari silat. Yang pertama, peserta yang akan menghadiri bengkel tersebut akan mendapat kemahiran ataupun skill tambahan dari segi seni bela diri. Jadi apa saja ancaman yang akan dihadapi oleh peserta tersebut, dia akan mengetahui macam mana akan menghandle . Kemudian yang kedua, ia kenal dengan warisan budaya Brunei Darussalam itu, salah satunya daripada silat Brunei. Dan yang terakhir adalah untuk memupuk nilai keberanian di dalam diri seseorang itu. InsyaAllah mudahanlah peserta ini akan dapat lebih banyak manfaat daripada bengkel-bengkel yang kami adakan nanti insya-Allah. Seronok sekali ya. Seronok sekali. Betul sekali. Seperti yang dinyatakan tadi juga ada demonstrasi ni. Demonstrasi silat dari tenaga pengajar silat Persib dan seperti telah dinyatakan jika BIS kita yang mungkin antaranya kanak-kanak lah ya yang berumur 12 tahun sehingga muda-mudi belia kita ni yang berumur 30 tahun. Jadi apa yang dapat diperolehi daripada bengkel ini, BIS kita akan dapat tahu akan
merupakan asas teknik seni bela diri. Jadi bersesuaianlah dengan seperti yang dinyatakan oleh Puan Saleha tadi ya, dengan mungkin itulah disebabkan ada juga terjadi perkara-perkara dan insiden-insiden yang berlaku ya, berkenaan dengan kes-kes buli ini. Jadi ini sebagai satu pengetahuan. Betul. Asas teknik membela diri tanpa menyakiti orang lain dah sebenarnya ya, tujuan yang baik sebetulnya untuk protect diri sendiri lah untuk ya, melindungi diri diri sendiri. Baik, untuk akhir sekali mungkin apa yang ingin dikongsikan oleh Tuan Khairul sendiri, harapan mengenai dengan projek Silat Ar-Rahim ini, mungkin silakan. Harapan kumpulan kami Laksmana Silat kepada orang ramai yang menghadiri taklimat dan bengkel projek Silat Ar-Rahim ini sebenarnya adalah untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan faedah serta kebaikan kepada diri sendiri dan orang yang lain. Sebab apa yang kami fikirkan, indah mustahil sebenarnya mereka yang menghadiri taklimat ini akan mengungsikan pengalaman mereka kepada orang lain dan akan menimbulkan rasa sayangkan adat dan budaya kita ni. Seperti yang Puan Saleha katakan tadi, tak kenal maka tak cinta. Betul. Kami berharap juga sebenarnya silat ini menjadi sebahagian hidup daripada peserta yang menghadiri nanti, dan seperti yang Puan Saleha nyatakan, mereka akan mendapat manfaat yang baik. Ya, itu yang sebenarnya kami fokuskan. Tidak lupa juga untuk mengaitkan projek Silat Ar-Rahim ini, sebenarnya semoga setiap peserta yang menghadiri taklimat dan bengkel nanti akan dapat mengeratkan tali silaturahim sesama sendiri di antara mereka dengan orang lain. Walaupun mereka tak kenal, tapi disebabkan projek ini mereka akan mengenali sesama sendiri. Ia akan menimbulkan satu ukhuwah yang berpanjangan, insya-Allah. Selain itu juga secara tidak langsung sebenarnya projek Silat Ar-Rahim ini akan lebih memperkenalkan lagi sebenarnya warisan khazanah kita ni kepada orang ramai, khususnya agar tidak pupus di telan arus kemodenan zaman. Kerana bagi saya sendiri, beliau memainkan peranan penting dalam mempertahankan adat dan budaya kita ni. Kerana kalau bukan kita ni, siapa lagi? Betul. Betul sekali. Dan maafkan saya, mungkin ini bukan soalan terakhir tadi ya. Mungkin tuan dapat menjelaskan sedikit tambahan. Ini merupakan projek yang kali pertama ataupun sudah dikendalikan sebelum-sebelum berapa kali ianya diadakan? Sebenarnya projek Silat Ar-Rahim ini merupakan kali pertama. Ianya diadakan. Diadakan dan dikayahkan oleh beberapa orang pegawai di bawah program eksekutif muda Kohort 9. Okey. Alhamdulillah. Ya, dan turut menarik perhatian saya berkenaan dengan ahli kumpulan Laksmana Silat ini. Jadi tadi telah dinyatakan tadi ada 5 orang ya keseluruhannya, dan kita difahamkan juga yang mana Tuan Khairul Fitri dan juga Puan Saleha merupakan mempunyai bidang kerja yang berbeza. Kalau daripada Tuan Fitri tadi daripada merupakan seorang setiausaha adat istiadat ya, Jabatan Adat Istiadat Negara, dan juga Puan Saleha merupakan pegawai Pusat Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Jadi mungkin bercerita sedikit berkenaan dengan latar belakang daripada kumpulan Laksmana Silat ini. Daripada Puan Saleha sendiri? Latar belakang peribadi daripada kumpulan Laksmana Silat ini. Kami datang daripada latar belakang yang berbeza, tapi kami disatukan di dalam satu program, program eksekutif muda Kohort ke-9 yang diselaraskan oleh Institut Perkhidmatan Awam. Jadi projek Silaturahim ini merupakan satu projek yang diperlukan untuk menghadirilah kursus-kursus di dalam program eksekutif muda. Di projek ini di bawah salah satu modul yang bernama Community Outreach Project. Alhamdulillah ya. Jadi itulah sedikit sebanyak ya berkenaan dengan ahli kumpulan Laksmana Silat, juga telah kita berikan seperti tadi berkenaan projek Silat Ar-Rahim. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Nurul Umi Zunurain alias Salehah binti Haji Kamal, merupakan ahli kumpulan Laksmana Silat, dan juga Tuan Muhammad Khairul Fitri bin Roslan, juga merupakan ahli kumpulan Laksmana Silat. Terima kasih sekali lagi kerana berkesudian untuk memberikan berkenaan dengan projek yang akan bakal berlangsung ni. InsyaAllah dijadualkan pada minggu hadapan. Kita harapkan mudah-mudahan projek ini akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.